Selamat pagi, salam sejahtera. Berita paling menggemparkan Malaysia pagi ini, Caca Merbah Politik 2021, Perdana Menteri bertukar lagi. Berita sepenuhnya. Di tengah perkembangan caca merbah politik negara tahun ini, peristiwa yang boleh dianggap paling menggemparkan seluruh negara pastinya merujuk kepada berita mengenai pertukaran Perdana Menteri buat kali ketiga selepas PRU 14 pada 2018. Selepas PRU 14, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil alih tampuk pentadbiran negara daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Namun beliau hanya bertahan selama 22 bulan sebelum jawatan nombor 1 negara itu diambil alih oleh Ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan tahun ini menyaksikan Muhyiddin pula mengundurkan diri. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN dan Presiden Bersatu mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac 2020, 5 hari selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7. Namun, persekitaran politik negara yang terus bergelora langsung tidak menunjukkan sebarang tanda ia akan reda, dan rakyat berterusan disajikan dengan pelbagai drama desakan terhadap kerajaan pimpinan Muhyiddin. Desakan itu akhirnya membawa kepada peletakan jawatan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri bersama Jemaah Menteri pada 16 Ogos, selepas beliau tidak lagi mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat ketika negara masih bergelut dengan pandemik COVID-19 dan ekonomi negara dalam keadaan tidak menentu. Selepas tawaran politik oleh Muhyiddin kepada pembangkang serta penentangnya tidak diterima, beliau mengambil keputusan mengundurkan diri, dan pada 21 Ogos lepas, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga timbalan Perdana Menteri mengambil alih tampuk pentadbiran negara daripada Muhyiddin, lalu dilantik ke jawatan Perdana Menteri ke-9. Ismail Sabri memperoleh sokongan majoriti seramai 114 ahli Dewan Rakyat untuk membolehkannya membentuk kerajaan dan bagi memastikan pentadbiran kerajaan baharu itu berjalan dengan sempurna demi kemaslahatan rakyat serta negara tanpa gangguan politik. Beliau sedar sesuatu yang drastik perlu dilakukan. Pada 13 September lepas, beliau mengurak langkah baru dengan memeterai MOU Transformasi dan Kestabilan Politik antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan bagi membentuk satu kerjasama duipartisan dengan menjulang semangat keluarga Malaysia. MOU itu mempunyai 6 agenda: merangkumi pemerkasaan pelan COVID-19, transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman, Perjanjian Malaysia 1963 dan pembentukan jawatan kuasa pemandu. Ia juga antaranya menyatakan kerajaan bersetuju tidak akan mengusulkan pembubaran parlimen sebelum 31 Julai 2022, dan kerjasama itu adalah selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Shah yang menasihatkan semua pihak supaya mengamalkan demokrasi bermesyuarah dalam mencari penyelesaian kepada apa-apa jua permasalahan. Dengan termeterainya MOU itu, suhu politik negara kembali reda dengan tumpuan semua pihak ketika itu terarah kepada usaha pemulihan negara, merangkumi pelbagai aspek yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Namun, ketika kes COVID-19 menunjukkan perkembangan yang semakin baik, malah ketika banyak negeri mula beralih ke fasa 4 pelan pemulihan negara PPN serta pergerakan rentas negeri baru sahaja dibenarkan, negara sekali lagi dikejutkan dengan pergolakan politik, namun kali ini di negeri Melaka. Ia menyaksikan Kerajaan Barisan Nasional BN bersama PN yang dipimpin Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali tumbang selepas 4 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN menarik diri daripada menyokongnya. Mereka ialah Datuk Seri Idris Harun, BN Sungai Udang, Datuk Nur Azman Hassan Bakte, BN Pantai Kundur, Datuk Nur Hizam Hassan Bakte, Bebas Pengkalan Batu, dan Datuk Nur Effendi Ahmad Bersatu Teluk Mas yang memutuskan untuk menarik sokongan itu pada 4 Oktober lepas, sekaligus memberi laluan kepada PRN untuk diadakan. Rentetan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada 18 Oktober lepas menetapkan 20 November sebagai tarikh pengundian bagi PRN Melaka, dengan tarikh penamaan calon pula ditetapkan pada 8 November, dan PRN berkenan juga menyaksikan penyertaan seramai 112 calon yang layak bertanding bagi merebut 28 kerusi DUN yang dipertandingkan.
PRN diadakan dengan SOP yang ketat termasuk melarang aktiviti kempen rumah ke rumah, berceramah dan sebagainya, manakala kempen alternatif menerusi media sosial digalakkan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Semasa ramai meramalkan bahawa tiada sebuah parti yang dominan mampu menubuhkan kerajaan sendiri menerusi PRN itu, ramalannya ternyata meleset apabila BN yang bertanding tanpa kerjasama dengan PAS menerusi mufakat nasional di kesemua 28 kerusi menang bergaya dan membentuk kerajaan selepas berjaya menguasai 21 kerusi, melebihi majoriti 2/3, manakala baki iaitu 5 kerusi dikuasai PH dan 2 kerusi milik PN. Politik tanah air ini juga menyaksikan satu lagi PRN terpaksa diadakan, kali ini di Sarawak, selepas yang di-Pertuan Agong berkenan menamatkan proklamasi darurat bagi Sarawak yang berkuat kuasa sejak 2 Ogos lepas, selaras dengan perkara 40 dan 40 dalam kurungan 1A Perlembagaan Persekutuan. Penamatan proklamasi darurat itu memberi laluan kepada PRN Sarawak kali ke-12 diadakan setelah tempoh mandat Kerajaan Negeri Sarawak tamat pada 6 Jun lepas, dan SPR menetapkan tarikh pengundian bagi pilihan raya negeri berkenaan pada 18 Disember dengan hari penamaan calon pada 6 Disember. Gabungan Parti Sarawak GPS pimpinan Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg membolot 76 daripada 82 kerusi DUN yang dipertandingkan dengan PRN yang mencatatkan rekod penyertaan tertinggi menjangkau sehingga 349 calon. Selain itu, tahun 2021 juga menyaksikan pemilihan PAS bagi penggal 2021-2023 dan MIC 2021-2024 berjaya dilaksanakan selepas ia ditangguhkan sejak tahun lepas susulan situasi semasa pandemik COVID-19 ketika itu. Berita dipetik daripada sinarharian.com. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Sila tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan pada berita-berita dan isu-isu hangat yang akan datang. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Kurangkan kontroversi, tambahkan amal jariah. Bye-bye.